Okey, Assalamualaikum kelas. Kita sambung lagi kelas kita hari ini. Okey, hari ini kita masuk bab baru ya. Bab 9, teknologi angkasa lepas. Okey, bab ini bab yang ke-9 dan bab yang terakhir untuk silibus tingkatan 5. Alright. Baik, so cikgu direct lah ya kepada kontennya lah. Okey, tapi sebelum tu, okey, adalah bila kita masuk bab 9 ni, kita mesti akan teringat kan, okey, angkasawan pertama Malaysia, okey, Datuk Dr. Syed Muzaffar Shukor. Okey, jadi dialah rakyat Malaysia yang pertama yang pergi ke ISS. Jadi masa cikgu ingat lagi lah masa Dr. Muzaffar ni pergi ke ISS, masa tu saya tingkatan 5, saya nak SPM kot dah start cikgu. Ataupun maksudnya dalam tahun saya nak ambil exam lah. Jadi selepas daripada dia pulang daripada ISS tu, dia balik Malaysia dan dia banyaklah menghadiri seminar, seminar motivasi kepada pelajar-pelajar. Okey, baik. So untuk bab ini, okey. Alright. Okey, ini antara kata kunci lah. Okey, kata kunci yang kamu akan belajar dalam bab ini. Okey, kamu akan belajar tentang jenis-jenis orbit lah. Okey, dia ada 5 kan. LEO, MEO, HEO, GSO dan GEO. Okey, kamu akan belajar tentang apogee, perigee, ketinggian orbit, kelajuan satelit, orbit pindah Hohmann ataupun Hohmann transfer orbit. Okey, ELV, RLV, ISS, keadaan sifar graviti, space junk. Ini antara term-terms yang kamu akan jumpa untuk PDP kita hari ini. Alright. Baik, so subtopik yang pertama, subtopik 9.1 iaitu satelit. Okey, satelit ni ialah objek lah. Okey, yang mengorbit ataupun mengelilingi planet ataupun sesuatu bintang. Okey, contoh, bulan merupakan satelit semula jadi yang di mana bulan ini dia akan mengelilingi bumi. Selain satelit semula jadi, ada banyak satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. So, satelit ini makna kata cikgu boleh simplify ada dua. Okey, sama ada dia semula jadi dan dia juga buatan lah. Buatan ni maksudnya man-made. Okay. Buatan ataupun man-made, ciptaan manusia. Alright. Dan satelit ini dia akan bergerak. Okay. Dia akan bergerak dalam orbit. Okay. Bergerak dalam orbit. Okay. Bergerak dalam orbit. Okay. Apa itu orbit? Okay. Orbit ialah laluan. Okay, laluan atau jalan ataupun bahasa mudah kamu boleh nak faham konsep dia macam highway lah. Okey, highway di mana satelit itu bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Satu koordinat ke satu koordinat yang lain. Okey, boleh. Baik. Jadi ada beberapa jenis-jenis orbit satelit lah. Okey. Jadi orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis. Dan kelima-lima ini mempunyai ketinggian yang tertentu. Okay, ketinggian ataupun altitude yang tertentu. Baik, kita tengok yang pertama. Okay, orbit tinggi bumi. Okay, ataupun High Earth Orbit, HEO. Ketinggian orbitnya adalah HEO, High Earth Orbit. Ketinggiannya adalah sama atau lebih daripada 35780 km. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, orbit rendah bumi, Low Earth Orbit, LEO. Ketinggian between 180 hingga 2000 km. Mana kita tengok LEO? LEO kat sini. Okay, kita tengok dia yang lingkaran yang paling dalam lah kalau dalam lukisan rajah ini. Okay, yang ni yang kedua. Okay, orbit rendah, yang ni orbit tinggi bumi. Okay, yang ketiga, orbit sederhana bumi, Medium Earth Orbit, MEO. Ketinggian orbit 2000 hingga 35780. Okay, this one yang ketiga, medium. M for medium, number 3. Okay. Seterusnya, yang keempat.
orbit geosegera ataupun geosynchronous orbit GSO. Okey, ketinggian orbit ialah 35786 dan satah orbit yang mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. This one. Ini yang keempat. GSO. Alright. Dan yang kelima dan yang terakhir, okey, orbit geopegun ataupun geostationary orbit GEO. Ketinggiannya ialah 35786 km dan satah orbit pada satah khatulistiwa. Yang ni yang kelima. Alright. So, cukuplah 5 jenis-jenis orbit yang menjadi laluan kepada satelit. Okey. So, seterusnya buku teks muka surat 237. Okey, bentuk-bentuk orbit. Okey, ada dua bentuk yang utama. Okey, yang pertama bulatan sempurna. Okey, bulatan sempurna. Yang kedua adalah bentuk elips. Ya, bentuk elips. Okey. Dan okey, kamu tengok ada bagi contoh sini kan? Inilah. Ini dia gambar aja lah. Okey. Orbit geo ialah contoh orbit berbentuk bulatan sempurna. Manakala orbit neo, medium dan high, ialah contoh orbit yang berbentuk elips. Macam ni. Kan? Okey. Orbit Leo dan GSO, geosynchronous tu, berbentuk sama ada bulatan sempurna ataupun elips. Okey, kamu tengok gambar rajah ni lah, boleh rujuk lah. Kamu boleh rujuk bentuk-bentuk orbit ni dalam rajah ini. Kan? Okey. Contoh macam ni, Leo kan, Leo. Leo bentuk bulatan sempurna. Alright? Baik. Seterusnya, okey, dalam orbit yang berbentuk elips, orbit bentuk elips ni maksudnya bentuknya macam tu lah, membujur, seakan-akan membujur. Dan ini adalah planet. Okey. Jadi dia ada dua bahagian, apogee ataupun perigee. Okey. So, bahagian yang apogee, alright, di mana kedudukan satelit paling jauh, nampak tak? Ni planet. So, apogee yang ni lah yang paling jauh. So, this one is the apogee, satelit apogee. Dan yang paling dekat adalah satelit yang berada paling dekat dengan planet ataupun bintang. Ini adalah kita sebut sebagai bahagian perigee. Okey. Baik, apakah hubungan antara ketinggian orbit dengan had laju satelit? Kamu tengok tadi kan dia label, dia ada low Earth orbit, dia ada medium, dia ada high. So, dia punya ketinggian itu mempunyai kaitan dengan had laju satelit tersebut. Okey, contoh, kita tengok kat sini dia bagi 3 ni. High, medium and low Earth orbit. Okey. Semakin tinggi orbit satelit, okey, semakin rendah had laju. Okey, semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah had laju satelit tersebut. Supaya apa? Untuk satelit itu kekal dalam orbitnya. Okey, contoh yang ni yang paling tinggi lah. Orbit yang paling tinggi, nampak tak dia punya kelajuan? 11.1 km per hour. Okay, this one yang medium 13. Naik sikit. Yang ni yang low, yang paling rendah. Okay, dia punya ketinggian orbit yang paling rendah tapi dia paling laju. 27,500 km per hour. Okey, kenapa? Kerana dia ada kaitan dengan graviti. Daya tarikan graviti. Jadi, apabila orbit itu semakin tinggi, okey, dia punya daya tarikan graviti tu dia akan menjadi semakin berkurang. Sebab itu dia jadi perlahan lah. Okey, nampak tak? Hal ini demikian kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. Alright. Baik. Seterusnya, okey. Dia kata apa? Apa yang akan berlaku kepada sesebuah satelit yang sedang bergerak dalam orbit jika had lajunya berkurang ataupun jika had lajunya meningkat terlalu tinggi? Maksudnya dia tidak bergerak, kelajuannya tidak bergerak mengikut yang sepatutnya. Okey, jadi sekiranya dia bergerak dengan terlalu maksudnya terlalu had laju rendah lah. Okey, had laju rendah.
dia akan jatuh ke bumi ataupun ke planet ataupun ke bintang. Okay. Dia akan jatuh. Alright. Ke planet. Lama kenapa ni? Sekejap sorry. Okay, dia akan jatuh ke planet. Okay. Sekiranya had lajunya terlalu tinggi pula, maksudnya sangat laju, dia akan terus ataupun terlepas ke angkasa. Okay. So that's why setiap satelit itu dia ada kelajuan yang tertentu yang telah disetkan lah. Okay. So seterusnya, okay, pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit. Bagaimana satelit itu dilancarkan, okay, ditempatkan di dalam sesuatu orbit. Okey, dia ada dua kaedah. Sama ada secara terus, satu. Yang kedua ataupun melalui orbit pindah Hohmann. Okey, ada rajah kat bawah ni kalau cikgu tak silap. Okey, baik. Kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit ni yang pertama, ni yang kedua. Okey. Kenderaan pelancar yang terdiri daripada satu atau lebih roket diguna untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Rajah 95 menunjukkan dua cara untuk menempatkan satelit dengan menggunakan kenderaan pelancar. Okey. So ni yang pertama lah kan, pindah secara terus, kamu nampak kan. Ni bumi, contohlah satelit tu dari bumi nak transfer ke dalam orbit. Okay, so melalui trajektori roket lah, dia akan terus transfer ke dalam orbit lah. Okay. Yang kedua, yang ni dia melalui orbit pindah Hohmann ataupun Hohmann transfer orbit, di mana dia akan sedikit demi sedikit dia akan transfer masuk terus ke orbit yang disasarkan lah. Contoh nak pergi ke high earth orbit contohnya. Okay, so dia akan wujudkan satu orbit yang transfer orbit lah, Hohmann transfer orbit. Alright. Di mana dia akan melakukan pembakaran lah. Dia akan melakukan pembakaran supaya dia mencapai kelajuan yang tertentu supaya dia boleh bergerak untuk next orbit. Macam tu lah. Alright. Dia macam dia tak macam kita lah highway kan, jalan straight macam tu je. Mereka kalau sistem angkasa, mereka ada orbit. Jalan mereka orbit lah. So mereka ada certain speed, mereka ada certain angle yang perlu dipatuhi supaya pergerakan orbit tu, pergerakan satelit itu mengikut yang inilah, mengikut spesifikasi yang betul, alright, timing yang betul. Yang penting dia punya speed dengan timing kalau melibatkan kenderaan di angkasa. Alright, so dia punya yang pelancar dia, launcher ada dua jenis. Okay, launcher yang akan melancarkan satelit tersebut ada dua, sama ada A, kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja, Expendable Launch Vehicle, ELV, ataupun yang kedua, kenderaan pelancar guna semula, Reusable Launch Vehicle. Maksudnya, yang ni boleh guna satu kali saja, yang ni boleh guna lebih daripada satu kali, maksudnya lebih daripada dua kali dan ke atas lah. Dan kalau kamu tengok bentuk dia, pelancar ELV ni bentuknya lebih simple lah. Okey, nampak simple je kan bentuknya. Kalau yang ni adalah Reusable Launcher Vehicle. Bentuknya lebih complicated. Dan kalau yang ni, okey, diguna sekali. Cikgu kalau guna sekali, lepas tu buat mana cikgu? Okey, bila dia guna sekali, so dia akan dimusnahkan lah. Okey, dia akan musnah. Dia akan dimusnahkan. Okey, dia dimusnahkan sama ada dua cara lah. Sama ada ketika dia nak re-entry. Re-entry ni maksudnya dia nak masuk ke ruang atmosfera bumi. Ataupun dia dimusnahkan semasa di angkasa lepas. Okey. Alright. Sebab tu dia memang sengaja dicipta bentuknya yang lebih simple lah. Alright. Baik. So, ada lagi? Okey. Itu saja kelas kita untuk hari ini. ISS nanti kita sambung untuk next kelas. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum.